أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Mujahid radhiyallahu anhu qala anna Aba Hurairah kana yaqul wallah allazi la ilaha illa hu in bikabidi ala al-ardi min al-ju' la ashuddu al-hajar ala batni min al-ju' wa laqad qa'adtu yawman ala tariqihim allazi yakhrujuna minhu فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق ومضى فتبعته فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو فلانة قال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ فأعطهم قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هير قلت لبيك يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد فاشرب فقعدت فشربت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara adab kita belajar hadis, kita kena baca pada awal sampai habis. Itu adab dia. Kita boleh terus cabut-cabut ambil tang-tang boleh, tapi itu bukan adab dia. Adab hadis ni kita kena baca daripada awal siapa riwayat sampai habis, siapa yang bukukan hadis itu. Kita dapat satu hadis yang komplit daripada mulut guru yang membaca. Panjang sikit, tapi kita walaupun tak erti bahasa Arab, kita dengar rasa macam erti. Ya. Kita dengar bacaan hadis tu, intonasi bacaan tu, tang mana tanya, tang mana jawab. Bila Abu Hurairah kata labbaika ya Rasulullah, kita dengar tu macam faham walaupun tak faham. Sekali bila tengok makna, kita faham insya-Allah. Satu hadis panjang riwayat Al-Bukhari daripada Mujahid radhiyallahu anhu. Mujahid ni dia tabi'in, dia bukan sahabat. Dia meriwayatkan satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari Abu Hurairah ada kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata wallah, dia kata demi Allah, allazi la ilaha illa hu, yang tidak ada Tuhan melainkan dialah Tuhan. Allah tu satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan lain. In kuntu la a'tamidu bi kabidi 'ala al-ardi min al-ju'. Aku nak abang dekat hangpa, dia kata. Pernah aku kerana lapang, aku sampai tembak perut aku pergi ke tanah. Ni Abu Hurairah, salah seorang sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi. Satu sahabat yang nama dia besar. Sebut Abu Hurairah, orang pernah dengar. Walaupun nama betul dia bukan Abu Hurairah, nama betul dia Abdul Rahman bin Sakhr. Nama betul dia, tapi dia lebih dikenali dengan nama Abu Hurairah. Dia kata cerita aku ikut Nabi ni, dia kata cerita aku ikut Nabi ni sampai ke tahap aku pernah lapang tak ada makan, sampai ke tahap tembak perut pergi ke bumi nak tahan lapang. Wa in kuntu la ashuddul hajar ala batni min al-ju', dan aku pernah sampai ambil batu buh di perut pekemah. So dalam hadis dia kata wa ashuddu al-hajar, maksudnya pekemah batu tu, renyuk batu tu pergi ke perut pasal lapang. Nabi pun pernah buat. Hadis cerita Nabi buat pun ada. Yang cerita sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku pernah dalam nak mengikut Islam, dalam nak belajar Islam, dalam nak menjadi orang yang banyak meriwayat hadis daripada Nabi SAW ni, aku pernah melalui satu suasana lapang yang cukup teruk.
Tak ada benda nak makan sampai kena tembak perut pergi ke tanah, sampai kena ambil batu pekejap buh di perut ni. Walaqad qa'adtu yawman ala tariqihim allazi yakhrujuna minhu. Sampai satu hari tu lapar sampai tak tahu nak kata apa, aku tunggu tepi jalan. Jalan yang menjadi laluan orang ramai. Jalan tu memang ramai orang duk lalu, dia duduk di tepi jalan tu. Famarra Abu Bakrin. Satu hari Sayyidina Abu Bakar lalu. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Bila Abu Bakar lalu, bila Sayyidina Abu Bakar lalu, dia kata, aku ni buat-buat tanya Sayyidina Abu Bakar tentang satu ayat Quran. Bukan aku tak tahu, bukan aku tak faham, tapi aku buat-buat tak faham, buat-buat tanya Sayyidina Abu Bakar ni an ayatin min kitabillah, satu ayat dalam Quran. Ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Aku tak tanya kerana aku tak tahu, tapi tujuan aku tanya tu mana nak tahu, kot-kot dia semawa aku makan, aku boleh kenyang. Saja buat ramah. Singgah kedai kopi, nampak satu kawan kenal dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz dah, mai mana, mai. Makan free hari tu. Buat ramah. Orang kata buat ramah, kalau belah Penang dia kata buat ramai. Buat ramai, kut kawan tu, mai duduk makan. Kita kata tak apa, saya makan lah. Duduklah, aku nak belanja, bukan senang. Memang hajat hati nak suruh kita belanja. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia buat sampai macam tu dia pernah buat. Lapang, tunggu tepi jalan, nampak Sayyidina Abu Bakar mai, bagi salam, buat tanya, ya Abu Bakar, satu soalan nak tanya tentang ayat ni, aku tak faham. Ma sa'altuhu illa liyushani. Aku bukan tanya pasal tak tahu, tapi kot-kotlah dia semawa aku makan. Dia kata. Famarra wa lam yaf'al. Tengok dia jawab, dia belah bila betul aja. Tak belanja apa. Ini cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Summa marra bi Umar fasa'altuhu an ayatin min kitabillah ma sa'altuhu illa liyushbi'ani. Dosa Umar pula lalu. Sayyidina Umar Al-Khattab lalu, dia guna taktik yang sama. Bagi salam kat Sayyidina Umar, buat nak tanya satu soalan, Umar pun betul bendui. Jawab. Assalamualaikum belah. Dua, tak ada apa. Summa marra bi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Nabi mai. Nabi lalu. Fatabassama hina ra'ani. Nabi bila lalu dia tengok Abu Hurairah duduk tepi jalan, dia senyum. Nabi bila tengok Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fatabassama, Nabi senyum. Hina ra'ani, apabila Nabi tengok aku. Wa arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi. Itu yang kata Nabi. Nabi senyum ke aku, Nabi tengok aku, tengok muka aku, tengok hal keadaan aku, Nabi tahu. Itu yang kata sifat Nabi dia apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah ni makna dia apa? Bijak, cerdik. Cerdik ni bukan cerdik mengaji aja. Cerdik di dalam nak memahami keadaan. Itu cerdik. Ada orang mengaji pandai tapi tak cerdik. Mengaji pandai. Dia boleh pi sampai PhD sampai apa, tapi dia betul bendui ni dia tak cerdik. Cerdik ni satu bab lain. Tak mesti mengaji tinggi, tapi cerdik. Cerdik dalam memahami, dalam nak mentafsir sesuatu keadaan. Nabi SAW fatana. Dia tengok Abu Hurairah, dia tengok muka, dia tengok keadaan, dia tahu dah apa yang ada dalam diri Abu Hurairah. Tak gaduh tanya, tak gaduh cakap banyak. Summa qala Nabi SAW, ya Abahir. Nabi kata, wahai Abu Hurairah. Qultu labbaika ya Rasulullah. Ini adab sahabat. Boleh jawab bila Nabi kata ya Abahir, ya Abu Hurairah, boleh jawab na'am. Boleh bila Nabi tegur ya Abu Hurairah, boleh jawab bala. Boleh kalau Nabi kata ya Abu Hurairah, boleh jawab ajal. Boleh.
Nabi boleh kata ya Abu Hurairah, dia boleh jawab acam. Itu Hindustan punya jawab. Boleh. Tapi tak ada sahabat dengan Nabi ni, bila Nabi panggil nama mereka ya Abahir, ya Abu Hurairah, dia jawab apa? Labbaika ya Rasulullah. Tuan-tuan, kita nak pergi Mekah, bila kita pergi Madinah nak masuk main Mekah, lepas kita sampai di miqat, lepas kita niat ihram, labbaik Allahumma labbaik. Apa maksud tu labbaik Allahumma labbaik? Ni Abu Hurairah kata labbaik ya Rasulullah. Apa maksud labbaik? Maksudnya aku sahut panggilanmu ya Rasulullah. Tu adab tu. Labbaik ya Rasulullah, aku sahut, aku perkenan, aku terima panggilanmu ya Rasulullah. Labbaik Allahumma labbaik, aku terima panggilan engkau ya Allah, aku terima panggilan engkau. Ni dok pi ni nak pergi Mekah ni apa? Nak menyahut panggilan Allah. Apabila Nabi kata dekat dia ya Abahir, jawab dia labbaika ya Rasulullah, aku sahut, aku penuhi, aku terima panggilanmu ya Rasulullah. Nabi kata qala ilhaq wa madha fatabi'tu. Nabi kata jom. Faham dah? Macam ni punya muka, macam ni punya keadaan duduk tepi jalan ni, cerita dia nak kena pergi cari. Nabi tak tanya banyak, Nabi tak tunggu dia duduk pakai buat tanya. Nabi kata ilhaq, jom ikut aku. Fatabi'tu, cepuih bangkit ikut tu. Dia tahu dah ni memang nampak rezeki nak boleh dah kat dia. Terus ikut Nabi SAW. Fadakhala fasta'zana fa'azina li. Sampai di rumah, Nabi masuk dalam rumah. Abu Hurairah minta izin, bolehkah saya masuk? Nabi kata masuk. Fadakhala Nabi SAW fawajada labanan fi qadah. Nabi masuk dalam rumah, tengok ada satu mangkuk berisi susu, laban. Rumah Nabi ni bukan macam rumah kita. Rumah kita ni buka peti air ni daripada atas sampai ke bawah dengan kari pap segera, dengan simosa apa? Samosa. Ni bukan nak makan hari ni, sebulan punya ration duk ada dalam peti air tu. Kalau jadi kapiu ke apa kan, insya-Allah sebulan ni kira semua makan kenyang. Tak pi masuk gerobok lemari lagi, buka dengan Maggi ada, dengan Mami ada, dengan Indomie, dengan apa. Rumah kita. Rumah Nabi SAW biasa nak buka puasa, tak ada benda. Kurma aja ada. Kurma aja. Main pula perempuan dukung anak. Isteri Nabi tak boleh tengok, kesian. Koyak kurma bagi. Nak abang kata Nabi SAW dia macam tu. Dia punya life dia, kehidupan dia macam tu. Kita ni tak tahulah. Kalau tak bersyukur pada Allah, tak tahu nak abang. Abu Hurairah ni disemawa oleh Nabi pergi ke rumah, bukan tahu lagi di rumah ada apa. Bila sampai tengok, fawajada labanan fi qadah, tengok ada susu satu bekas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam min aina hadzal laban. Nabi kata ni susu mai mana? Siapa bagi? Nabi tanya orang rumah dia. Ni susu ni siapa bagi? Qalu ahdahu laka fulan atau fulana. Isteri Nabi kata ni ada satu orang mai bagi hadiah dekat Tuhan. Tak tahu tadi siapa mai, tak tahu. Dia kata hadiah untuk Nabi. Ni yang orang bawa mai bagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abahir. Nabi beralih dekat Abu Hurairah. Dia kata wahai Abu Hurairah. Kata dia labbaika ya Rasulullah. Duk jawab lagu tu. Labbaika ya Rasulullah. Aku dengar ya Rasulullah. Aku sahut panggilanmu ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilhaq ila ahli suffah. La ilaha illallah. Nabi kata dekat dia wahai Abu Hurairah, pergi masjid, panggil geng-geng hak tak ada apa ni, panggil mai. Ahlu suffah kita abangnya kali lah. Tuan-tuan pergi Masjid Nabawi hari ni balik belakang. Makam Nabi, kita sembahyang di Raudah. Kita keluar ke depan makam Nabi, pergi pintu bakar. Belakang makam Nabi tu, kalau tuan-tuan pergi jenguk tengok, dia ada satu pangkin. Dia raise up satu platform, satu pangkin naik tinggi sikit, orang duk mengaji Quran atas tu.
dia ada rak-rak Quran di situ. Pangkin tu dulu tempat Ahlus Suffah duduk. Siapa dia Ahlus Suffah ni? Ahlus Suffah ini adalah dhuyuful Islam. Mereka ni adalah tetamu dalam Islam. Mai ni tak tahu daripada mana. Bukan orang Madinah, ada orang Mekah, ada orang Yaman, ada mai daripada merata tempat. Mai semata-mata nak mengaji Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa mai selai sepinggang, depa duit ringgit tak ada, depa kain baju pun tak ada banyak lai. Depa mai ni semata-mata bawa diri depa nak memperhambakan diri kepada Allah, nak mengaji Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang ada di sekitar Madinah, hak mana ada lebihan, ada duit ringgit lebih, ada makanan lebih, ada pakaian lebih, dibagi ke mereka. Mereka ni berjasa cukup besar kepada perkembangan Islam yang kita dapat pada hari ini. Nabi SAW dengan mereka ni, Nabi tak pernah lupa. Ada orang main bagi apa dekat Nabi, Nabi bagi kat mereka. Ada orang main bagi apa dekat Nabi, Nabi ambil sikit hak balance bagi kat mereka. Ada orang main bagi apa dekat Nabi, Nabi ada dah, Nabi bagi ke mereka. Mereka ni duduk di hati Nabi SAW. Cerita Abu Hurairah lapang tadi ni, ikut Nabi balik, duk ingat nak boleh kat dia dah susu tu. Tiba-tiba Nabi kata dekat dia, ya Abu Hurairah, pi panggil Ahlus Suffah, main ni susu ada. Pocik dia kata. Habislah. Dia kata, ilhaq ila ahli suffah fad'uhum li. Pi panggil mereka, pakat main sini. Nabi kata. Qala Abu Hurairah wa ahli suffah adhiyaful Islam. Abu Hurairah kata, yang kata ahli suffah ini, mereka ni adalah tetamu. Dalam Islam, mereka tetamu. Mereka mesti dimuliakan. Tidak boleh siapa di kalangan sahabat Nabi memandang hina kepada mereka ni. Nabi marah. Pasal apa? Tetamu. Tetamu dalam Islam ni besar. Nabi dah bagi tahu ni Ahlus Suffah ni adhiyaful Islam. Depa ni adalah tetamu-tetamu di dalam Islam. La ya'una ila ahlin wala malin wala ala ahadin. Depa ni, Abu Hurairah kata, adik-beradik tak ada, duit ringgit tak ada. Depa ni apa pun tak ada. Depa ni orang susah. Iza atathu sadaqah ba'atha biha ilaihim. Bila ada siapa main di rumah Nabi, bagi sedekah dekat Nabi. Semua tu Nabi pergi bagi dekat Ahlus Suffah. Pasal apa? Pasal Nabi haram mengambil sedekah. Kita hari ni pun serupa. Kalau kita nak pergi bagi satu-satu benda dekat orang, tengok orang tu siapa. Kalau dia orang miskin, dia orang susah, dia layak terima sedekah, kita kata kat dia, saya sedekah. Kalau dia bukan orang miskin, bukan orang susah, tapi kita nak bagi kat dia, pasal kita sayang dia, pasal kita rasa dia berjasa kat kita, pasal kita rasa kita nak bagi something kepada dia, jangan kata sedekah, kata kat dia hadiah. Nabi SAW tidak boleh terima sedekah. Pasal apa? Menerima sedekah ini menjatuhkan muru'ah, menjatuhkan maruah. Nabi tidak boleh dijatuhkan maruah. Tapi ada orang pada zaman Nabi SAW, bila dia nak pergi bagi satu benda, terbit, terlucut di mulut dia, dia kata sedekah. Dia kata, ya Rasulullah, ni sedekah saya kepada Tuhan. Nabi ambil, tapi Nabi tak makan. Semulut pun Nabi tak makan. Semua bagi dekat Ahlus Suffah. Begitu. Walam yatanawal minha syai'ah. Nabi tak akan ambil sikit pun apabila benda tu sedekah. Dia kata, wa iza atathu hadiyah arsala ilaihim wa asaba minha. Tapi kalau orang mai bagi dekat Nabi, orang kata, ya Rasulullah, ini hadiah kepada Tuhan, Nabi ambil sikit, hak balance Nabi bagi dekat Ahlus Suffah. Begitu. Fasa'ani zalik. Abu Hurairah kata, oh, dia kata hak ni dah yang menyakitkan aku. Dia kata, maksud dia apa? Aku duk cadang susu tu hak boleh kat aku. Tengok-tengok Nabi kata, ya Abahir, pergi panggil geng sana no. Panggil dia mai. Susu ada di rumah. Oh, kata Abu Hurairah, fasa'ani. Sa'a dalam bahasa Arab maksud dia apa? Menyakitkan. Dia kata, hak ni lah fasa'ani zalik. Benda ni lah yang menyakitkan aku. Aku duk cadang susu tu nak boleh ke aku. Tengok-tengok Nabi suruh panggil geng tu ramai nak main. Faqultu, kata Abu Hurairah dalam hati dia, ma hazal laban fi ahli Suffah. Dia kata, pasal apa yang nak pergi bagi dekat Ahlus Suffah? Dia teringatlah hati dia.
Pasal apa tuan-tuan? Pasal Abu Hurairah juga manusia. Hadis ni bukan nak menghina dia. Hadis ni bukan nak merendahkan martabat dia. Tapi hadis ni nak bagi kita faham hakikat seseorang manusia. Manusia ni selain daripada Nabi SAW, Nabi maksum. Selain daripada Nabi ni ada kelemahan dia, ada cacat celah dia, ada kurang dia. Tapi tak boleh banding kurang sahabat dengan kita. Langit dengan bumi jauh lagi pada tu. Teringat dalam hati Abu Hurairah ni, Allah, dia kata apa hal yang Nabi panggil ahlus suffah, kuntu ahaqqu ana an usiba min hadzal laban syarba. Dia kata aku rasa aku lebih berhak dengan susu ni daripada depa ni. Teringat dalam hati. Dia tak kata dekat Nabi, dia tak protes, dia tak bercakap depan Nabi, tapi teringat dalam hati dia, ish, aku duk ingat hak ni rezeki aku. Tengok-tengok Nabi suruh panggil puak ramai tu, ada pun semangkuk aja susu, mai puak tu habis. Begitu. Fada'autuhum, apapun Nabi suruh aku buat, pergi panggil depa tu. Fada'autuhum, aku pergi panggil ahlu suffah ramai-ramai. Fa'aqbalu, rombongan sewa bah pakat mai. Ni Nabi pagi ni mesti ada satu sedap di rumah Nabi. Fa'aqbalu, maka pakat terima jemputan itu. Fasta'zanu, pakat minta izin nak masuk rumah Nabi. Fa'azina lahum, maka diizinkan mereka semua masuk. Wa akhazu majalisahum minal bait, masuk pakat duduk di tempat masing-masing dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi ya Abahir, qultu labbaika ya Rasulullah. Dah semua orang duk ada, Nabi beralih dekat Abu Hurairah. Nabi kata ya Abahir, Nabi kata. Qala Nabi khuz fa'tihim. Nabi kata ambil susu bagi depa minum. Macam tu punya test Nabi bagi dekat Abu Hurairah ni. Tentu ingat balik tadi ni pakai trip 2 kali dengan Sayyidina Abu Bakar sekali, ikut dapat satu belanja makan terlepas, mai rumah pun terlepas, mai Nabi duk nampak hati berbunga. Duk ingat dapat dah kali ni. Tengok-tengok jadi macam ni. Sudahlah dipanggil geng ramai mai, sudahlah dipanggil geng ramai, Nabi kata pula dekat dia, ambil bagi depa minum. Qala Abu Hurairah fa akhadtul qadah. Taat perintah Nabi. Ambil bekas itu bawa pergi bagi dekat geng hak mai. Faja'altu u'tihi ar-rajul fayashrabu hatta yarwa. Pergi bagi dekat seorang, dia ni pun langgah minum sampai belahak. Yarwa. Tuan-tuan pernah dengar orang pergi buat haji hari 8 Zulhijjah sebelum pergi padang Arafah, dia panggil hari tarwiyah. Tarwiyah ni yarwa. Maksudnya apa? Hilang dahaga. Hari 8 dalam haji dipanggil hari tarwiyah. Pasal pada hari itu unta-unta diberi minum untuk menghilangkan dahaga untuk perjalanan haji sampai sempurna. Maka hari unta minum itu dipanggil hari tarwiyah. Maka diberi minum kepada semua ni, hak mai ni seorang. Fayashrabu hatta yarwa, minum sampai puas. Summa yuraddu alayya al-qadah, habis minum bagi bekas kat aku ambil. Fa u'tihi ar-rajul fayashrabu hatta yarwa, bagi orang yang kedua, dia pun bismillah minum sampai puas, bagi bekas balik dekat Abu Hurairah. Summa yaruddu 'ala al-qadah fayashrabu hatta yarwa, bagi orang yang ketiga, bagi orang yang keempat, bagi orang yang kelima. Susu satu bekas aja, tak habis. Seorang minum, 2 orang minum, 3 orang minum, bekas tu aja tak habis. Sampai semua hak mai dalam rumah tu semua habis dah. Hatta intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai turn kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bekas susu tadi ni. Boleh minum tak habis, minum tak habis, minum tak habis, minum tak habis sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawiyal qaum kulluhum, kata Abu Hurairah, hak mai semua hilang dahaga, puas minum belaka. Fa aqadha al-qadah fa wada'ahu ala yadihi, aku pun ambil bekas susu tu bagi ke tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nazara ilayya fatabassama, dia kata Nabi tengok dekat aku, Nabi senyum. Tu kata Nabi cerdik. Nabi cerdik. Tadi ni dia bercakap dalam hati. Dia kata pedih dia rasa. Aku dah ingat susu ni abuan aku, pergi panggil puak ni ramai-ramai habis dah aku.
Nabi mata ada duk perhati tengok. Nabi kata tak apa, biar pergi kat dia. Sampai last pergi bagi ke tangan Nabi SAW. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata fa nazara ilayya, Nabi tengok dekat aku. Nabi tengok atas bawah fatabassama, Nabi senyum. Faqala Nabi SAW, abahir, Nabi kata wahai Abu Hurairah. Qultu labbaika ya Rasulullah. Dia cakap begitu lah. Walaupun hati merasa sedih, walau apa pun, Nabi panggil aja, labbaika ya Rasulullah, aku sahut panggilanmu ya Rasulullah. Qala Nabi SAW, baqitu ana wa anta. Nabi kata, lah ni hak tak minum, tinggal kita doa. Ana wa anta, saya dengan hang aja yang tak minum lagi. Qultu sadaqta ya Rasulullah. Dia kata apa? Betul ya? Dia kata sadaqta ya Rasulullah, betul memang kita doa tak minum. Qala Nabi SAW, uq'ud. Nabi kata dia duduk. Uq'ud bermakna ijlis, duduk. Fashrab, Nabi kata minum. Nabi kata kat dia, faqa'atu fasharibtu. Ni hadut tunggu pada tadi. Dia kata aku duduk bismillah, minum tu kan. Faqala Nabi SAW, dia tuang habis. Nabi kata dekat dia, ishrab. Nabi kata minum lagi. Nabi kata dekat dia, fasharibtu. Dia kata aku pun minum lagi. Habis minum, Nabi kata dekat dia, ishrab, minum. Nabi kata, oi, Nabi duk buat lagu tu kat dia. Yang tadi jadi macam tamak, macam tak mau bagi kat orang, berasa kalau orang main ramai aku tak dapat apa tadi ni. Nabi tarbiyah dia, Nabi ajak dia lagu tu. Nabi kata isyrab, minum. Dia minum sampai puas. Nak letak, Nabi kata isyrab, minum lagi. Dia minum lagi sampai puas nak letak. Nabi kata isyrab. Kata Abu Hurairah, ma zala yaqul isyrab hatta qultu la wallazi ba'asaka bil haqq ma ajidu lahu maslaka. Dia kata demi Allah, Tuhan yang membangkitkan Tuhan sebagai Nabi yang sebenar. Dia kata ma ajidu lahu maslaka, aku tak payah minum dah, sengkak perut dah. Demi Allah, Tuhan yang membangkitkan Tuhan sebagai Rasul yang benar. Ma ajidu lahu maslaka, tak nampak jalan dah aku nak minum ni, tak payah dah, perut ni dah sengkak dah. Qala Nabi SAW, Nabi kata dekat dia, fa'arini. Nabi kata okey, puas amai kat aku pula. Nabi ambil bekas itu, fa'ataituhul qadah, dia pun bagi dekat Nabi bekas susu ni. Fahamidallah, Nabi kata alhamdulillah. Nabi kata wasamma, Nabi bismillahirrahmanirrahim, wa syaribal fadlah, Nabi minum sisa ataupun baki air, lebihan air yang ditinggal oleh orang-orang lain semua. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran dia apa dia? Yang pertama, Nabi SAW adalah manusia yang penuh barakah. Ittifaq seluruh ulama tanpa kecuali yang kata Nabi SAW ni dari segi fizikal dia, ujung rambut sampai ujung kaki penuh barakah. Kan kita dah cerita banyak kali rambut Nabi itu satu juzuk daripada tubuh Nabi SAW. Anas bin Malik, khadam Nabi 10 tahun. Satu riwayat kata 9 tahun, satu riwayat kata 10 tahun. Bila Nabi gunting rambut, dia kutip rambut Nabi simpan. Bila Nabi sudah wafat, orang duk mai jumpa ni, orang duk minta rambut Nabi. Dia duk bagi selai sampai tinggal selai ke dia. Anas bin Malik sampai tinggal selai ke dia. Orang minta, dia kata tak boleh bagi dah. Hak ni aja tinggal kenangan aku dengan Nabi SAW. Hak ni aja. Dia pesan tinggal dekat anak murid kanan dia. Dia ada anak murid kanan dia, Al-Bunani, Sabit Al-Bunani. Dia pesan dekat Al-Bunani, dia kata hak ni rambut Nabi hak tinggal selai ni, bila aku mati esok ni, buh bawah lidah aku kebumikan aku dengan rambut Nabi.
Daripada banyak-banyak hadis dihimpunkan, ulama sepakat mengatakan Nabi SAW ni ujung rambut sampai ujung kaki barakah. Salahkah Anas bin Malik buat lagu tu? Tak salah. Pasal apa? Pasal Nabi ini khususiyah, khusus untuk Nabi keberkatan itu. Dan benda ni tidak boleh dikias. Ni, dia ada satu topik, satu tajuk dia panggil tabarruk. Tabarruk maksudnya ambil berkat. Tabarruk tidak boleh berlaku selain daripada Nabi SAW. Tak boleh. Kita tak boleh kata, oh dia ni tok guru kita, kita duk mengaji kat dia, kita duk pasang macam-macam dalam kepala kita, kata dia ni lugu tu lugu ni. Jangan. Kerana berkat itu hanya pada Nabi SAW. Tak boleh kias. Itu ada satu kes, satu tok guru pondok terkenal meninggal di satu negeri di Malaysia ni. Masa mandi mayat dia, Allahu Akbar, berebut bawah rumah pergi duduk tadah ayak. Ayak mandi mayat. Mayat duduk mandikan rumah kampung, rumah kayu ni, dia siap dah satu penjuru tu, lantai buat abang tempat mandi mayat. Bila mandi mayat, ayak dia turun kot celah-celah tu. Budak-budak muda lah duduk rumah perumahan ni tak tahu, tak boleh nak bayang. Dulu tu. Jadi bila mayat dimandi di atas ni, anak murid di bawah ni berebut-rebut, bertolak-tolak, duk siap bekas nak tadah ambil ayak tu dengan kepercayaan karut-marut dalam kepala ni. Sahabat kita ada seorang di tempat itu, SMS saya masa tu, dia kata, Ustaz boleh kita buat lagu ni? Saya kata tak boleh. Tapi dia tok guru, tak boleh. Hanya pada Nabi SAW sahaja. Titik. Kemudian daripada Nabi ni, kalau nak kira istimewa ni, bukan kita ada hari ni. Sayyidina Abu Bakar tu cukup istimewa lah. Cukup istimewa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni cukup istimewa. Kalau baca hadis pasal istimewa Abu Bakar ni, tak boleh nak gambar macam mana istimewanya Abu Bakar ini. Di-endorse, disahkan oleh Nabi keistimewaan Abu Bakar ni. Tapi sahabat lain tak boleh betul ke dia? Tak ada siapa pergi berebut ambil ayak basuh tangan dia. Tak ada siapa pergi berebut tadah ayak apabila mandi mayat dia. Tak ada. Maknanya tidak boleh buat macam tu kepada selain daripada Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia satu, Nabi manusia penuh barakah. Yang kedua, Nabi SAW manusia yang amat bijak. Kebijaksanaan Nabi membolehkan Nabi kenal kawan dan lawan. Nabi kenal. Kita baca hadis di Masjid Al-Ustaz minggu lepas, Musailamah Al-Kazzab, Musailamah yang mendakwa diri dia Nabi selepas wafat Nabi. Dia kata dia Nabi. Mai daripada tempat dia Yamamah, mai daripada tempat dia mai ke Madinah, bawa geng, bawa pengikut-pengikut dia di Yamamah ni, bawa ramai-ramai mai nak jumpa Nabi. Dia bercakap ke orang, sebelum jumpa Nabi, dia bercakap ke orang. Dia kata, aku nak jumpa Muhammad, aku nak tanya dia satu benda. Kalau sekiranya selepas dia mati, dia sanggup bagi aku ganti dia sebagai Nabi, aku akan masuk Islam. Oh, syarat lagu tu. Musailamah Al-Kazzab. Bila dia sampai di Madinah, Nabi pergi sambut dia. Bila sampai aja, dia tak cakap apa lagi. Nabi cakap kat dia dulu. Nabi kata, wahai Musailamah ni, di tangan aku ada pelepah kurma. Bukan Nabi nak dabuh dia dah. Nabi bawa satu jaridah. Jaridah ni pelepah kurma. Nabi kata, di tangan aku ada satu jaridah, satu pelepah kurma. Kalau hang minta ke aku pelepah ni, aku tak bagi ke hang. Apatah lagi hang nak minta jadi Nabi selepas aku. Pelepah kurma ni pun kalau hang minta aku tak bagi, mana mungkin aku nak bagi hang jadi Nabi selepas aku. Sama ada hang terima Islam ataupun hang tak terima, Allah akan binasakan hang. Nabi terus kata begitu kat dia.
Dan Nabi bawa bersama dengan dia Thabit bin Qais bin Syammas. Nabi bawa sama dengan dia. Nabi kata, ini Thabit ni yang main sekali dengan aku ni. Kalau hang duk tak betul dengan cara hang ni, dia akan lawan hang esok. Tuan-tuan, Nabi kata tak lama selepas Nabi wafat, Thabit di antara orang yang ikut pasukan Khalid Al-Walid pergi perang di Yamamah sehingga membawa kepada terbunuhnya Musailamah Al-Kazzab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang kata Nabi SAW, dia kenal siapa kawan, dia kenal siapa lawan. Musailamah Al-Kazzab main, dia tahu dah, dia terus pergi kata lagu tu. Dia kenal ini akan jadi musuh sampai ke sudah. Kesimpulan juga apa dia? Percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul tidak akan membuatkan kita menyesal. Kalau hari ini atas dunia kita pilih untuk percaya Allah, untuk percaya Nabi, kita tak akan menyesal, tuan-tuan. Bahkan itulah yang sepatutnya kita buat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita dalam kita nak membawa Islam ini, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 300. Muka surat 300. Kita masih lagi di dalam tafsir surah An-Nahl, surah tentang lebah. Kita sambung ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa allazi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dan ialah Tuhan yang menundukkan, yakni yang menghina akan laut bagi kamu, supaya kamu makan daripadanya akan daging yang lembut, iaitu ikan laut dan juga ikan darat. Dan kamu bawa keluar daripada laut itu pakaian kamu, yang kamu pakai akan dia sebagai perhiasan daripada batu lu'lu' dan marjan dan mutiara. Ini ayat yang kita nak baca malam ni. Allah Subhanahu wa taala beritahu dekat kita bahawa di antara tanda kekuasaan Allah ialah Allah bagi jadi laut. Laut ni, tuan-tuan, kalau di UTM, University Technology, dia ada satu kursus, dia panggil Sains Samudra. Kajian pasal laut saja. Sains Samudra ni kajian pasal laut saja. Pasal laut saja orang buat sampai PhD, sampai jadi profesor. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala bagi jadi laut dan segala isi kandungan dia, tak ada siapa boleh belajar benda tu sampai habis. Tak ada siapa. Tuan baca laporan daripada Jabatan Meteorologi ni dalam 1-2 hari ni, apa akan jadi di perairan pantai timur? Ribut apa? Tsunami pula lah. Kita duduk dengar tsunami, dia nak main tsunami pula. Jabatan Meteorologi beritahu, dia kata ni dalam 2-3 hari ni ribut tu duk main pada kelajuan lah ni tak sampai lagi, duk main ni pada kelajuan ratus kilometer sudah duk main. Daripada belah pantai timur, Kelantan, Terengganu dan sedikit Pahang ni semayang ajak dah ni, minta supaya disimpang mereka daripada angin yang mengganas ini. Bukan setakat dinasihatkan nelayan jangan turun ke laut, bukan laut dalam, laut tepi pantai pun jangan turun. Bukan setakat tu sahaja, dipesan kepada orang di sekitar pantai timur jangan makan kerang, jangan makan, ada few makanan, jangan makan dalam 2-3 hari ni. Pasal apa? Pasal kerang dan sebagainya akan mengandungi asid yang boleh membinasakan usus perut. Dan siapa punya kerja ni? Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk tanda kekuasaan dia. Ayam saja, apa benda ni? Ayam saja, angin saja, tanah saja ni membinasakan orang kalau tak kena gaya. Yang di Selangor duk kaya tak ada ayam, betul-betul ayam tak ada ke apa tak tahu, pasal empangan penuh ayam tapi tak ada ayam.
Berkeluar dalam TV duk beritahu dak ayam ada. Dia kata ayam dengan ayam yang dirawat ni tak sama pula. Dua orang lagu tu pula. Pening kepala. Yang pantai timur dia hantar mai laut bergelora. Ayam juga. Dia hantar mai ribut. Tsunami pula nama. Tsunami tak mai lagi. Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita laut. Tuhan kata wa huwal ladzi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan sakhkhara yang menundukkan. Kita ada baca doa naik kenderaan, kita baca apa? Alhamdulillahillazi sakhkhara lana. Sakhkhara tu maksud dia apa? Menundukkan. Alhamdulillahillazi sakhkhara lana haza. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menundukkan ini. Ini apa ni? Ni kereta kita duk naik ni. Kereta ni beli 200,000 ni, 300,000 ni, 400,000 ni, 500,000 ni. Berapa ratus ribu pun kereta beli. Kereta yang kita beli, kalau sekiranya tidak ditundukkan oleh Allah, dia bantah kita. Kita kona kanan, dia pergi kiri. Kita tekan nak pergi depan, tayar dia pancet, dia buang kita pergi tepi jalan. Kereta sekiling, guling pergi kemalangan. Bagi kita baca doa tu apa dia? Alhamdulillahillazi sakhkhara lana haza. Ya Allah, segala puji bagi engkau ya Allah, Tuhan yang menundukkan ini, kenderaan ni. Tunduk maksudnya apa? Dia hina kenderaan ni supaya dia turut cakap kita. Ayat ni Allah beritahu wa huwal ladzi sakharal bahr. Dan dialah Allah Tuhan yang menundukkan lautan. Maksudnya apa? Tuhan jadikan laut ni tunduk kepada kita manusia. Atas perintah Tuhan, dia tunduk dekat kita. Kita boleh bawa bot pi sampai ke laut dalam, tarik pukat nak cari ikan, sedangkan laut tidak mengganas. Laut tidak mengganas tu pasal apa? Pasal Allah tundukkan dia kepada kita. Ini ayat ni dia nak bagi kita faham benda ni, bahawa semua benda yang ada dalam alam ini duduk di bawah kontrol Allah Subhanahu wa taala. Kalau alam yang besar ni Allah boleh kontrol, boleh make sure dia ikut kita, kita tak mau ikut dia. Oh tuan-tuan, manusia kalau dia faham benda ni, oh dia tak berani lawan, tak berani nak buka suara. Bila orang kata ni kita kena laksanakan hukum Islam, sami'na wa ata'na. Pasal apa? Ini Allah suruh. Siapa aku nak lawan dia? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Litakulu minhu lahman tariya. Supaya apabila laut itu ditundukkan oleh Allah, hampa boleh makan daging-daging yang lembut yang ada di dalam dia. Apa benda? Segala macam ikan ada dalam laut ni kita boleh makan. Abang mainlah apa jenahang ke, abang mainlah ikan merah, ikan, semua tu ada dalam laut. Daging dia ni disebut dalam Quran lahman tariya, daging yang lembut sedap. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Bahkan daripada dasar laut hampa boleh bawa keluar berbagai-bagai perhiasan untuk hampa buat pakaian, buat pakai hampa. Apa benda manusia bawa keluar daripada dasar laut? Dengan mutiara, pearl, dengan macam-macam bernilai tinggi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda tu Quran sebut dan dibaca oleh Nabi SAW pada kita 1400 tahun dulu. Hari ni tambah lagi, apa dia? Minyak pula dah ada di dasar laut. Hak ada di perairan Terengganu, pergi jumpa pula di perairan Kelantan, pergi jumpa pula di perairan Pahang ni yang terkini ni dah. Tuhan bagi tuan-tuan. Tuhan bagi. Malaysia ni bukan sahaja Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia dari segi geografinya duduk di kawasan yang secure, selamat. Kalau kita tengok peta Malaysia ni macam satu ubi kayu turun mai tu,
dia ada zon penampan keliling. Belah timur sana no Borneo, satu pulau besar Borneo, zon penampan kita. Hamailah ribut apa mai kok mana daripada dia ada satu zon penampan. Kalau kena pun tempiah-tempiah. Dia tak kena macam orang lain kena. Kalau dia mai daripada belah selatan ni, Pulau Jawa duk jadi zon penampan. Kalau dia mai daripada belah barat ni, Sumatera duk jadi zon penampan. Kalau dia mai daripada belah utara sana, tu dia tanah besar Thailand duk ada di atas sana. Allah Subhanahu wa taala letakkan Malaysia ni di tempat yang cukup cantik, selamat. Wajarkah orang Malaysia derhaka Allah Subhanahu wa taala? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wattaral fulka mawakhira fihi, dan engkau lihat perahu, kapal dan sebagainya belayar di laut itu, pergi mari dengan satu mata angin. Dia kata, tu dia. Tu tengok kapal ni, kecil kapal kalau berjalan dalam laut ni tuan-tuan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, depa boleh bergerak ke sana sini. Firman Allah, walitabtaghu min fadlih, dan supaya kamu boleh tuntut cari daripada kurniaan Allah dengan berjual beli. Daripada hasil laut dalam ini, manusia boleh buat duit, boleh jadi kaya. Tukar ikan, supply ikan ke restoran aja pakai BMW X5. Supply ikan aja ke restoran pakai BMW X5. Hasil bumi, hasil yang ada di dasar laut tu, manusia boleh cari makan. Belum cakap soal minyak. Minyak di Malaysia ni bukan sahaja yang duk gali tak habis, penemuan baru lagi duk jumpa. Bahkan minyak Malaysia diakui oleh dunia grade A. Apa lagi Tuhan tak bagi dekat kita di Malaysia ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wala'allakum tashkurun. Itu tujuan dia. Apa dia? Mudah-mudahan bersyukur hampa atas nikmat Allah. Maka syukur itu ditunjuk dengan beriman hampa kepada Allah. Itu dia. Itu yang kata syukur. Syukur ni maksudnya apa? Kita pulang balik kepada Allah ketaatan. Tuhan bagi kat kita Malaysia duduk di tempat selamat, bagi hasil bumi ni tak tahu nak habang lah apa yang tak ada di Malaysia ni. Kita rajin ke kita penyegan? Yang tu aja. Kalau kita rajin, bumi yang Allah bagi dekat Malaysia ni bumi bertuah. Tanam apa pun menjadi semua. Yang duk masalah ni tak tanam. Betul, saya pernah sebut di masjid ni kan, saya selalu duk beli cucuk pisang, cucuk apa dekat sekolah kebangsaan Sungai Dua tu. Baru ni singgah beli. Dia kata, Ustaz, minta maaf lah, ni jual mahal sikit lah ni. Saya kata, tak apa bukan, dia kata, pisang susah nak dapat lah ni Ustaz. Saya kata, takkan pun. Kita bukan Singapura. Oh, dia kata tak ada Ustaz, pisang tak ada. La ilaha illallah, kami tutup hari Ahad. Dia kata hari Ahad tu pagi-pagi keluarlah naik kereta pi nu sampai ke Sik, sampai ke Baling, sampai ke mana nu. Tang mana orang habang kata ada pisang pi. Satu mayang boleh duk jual sampai RM30. Atau goreng nak jual apa dia kata. Kalau duk buat jual lagu harga dulu, dia kata tak ada apa, boleh mayang tu Tak apa. Dia kata, faham. Tak minta maaf lah nak. Tak apa, kata. Nak abang apa tuan-tuan? Nak abang kata kalau ada tanah kosong pergi tanam pisang pun kaya lah. Nak abang yang tu. Kalau ada tanah kosong, tanam pisang pun kaya dah. Pasal apa? Shortage. Orang putih kata shortage. Shortage ni maksudnya tak cukup. Demand tinggi daripada supply. Permintaan ni punya banyak, tak ada barang. Maka berlakulah kenaikan harga barang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan melontar Allah Subhanahu wa taala pada bumi itu beberapa banyak bukit. Dia terjemah harfiah, perkataan. Wa alqa maksudnya campak, lontang, baling.
Tapi maksud dalam ayat ni bukan campak baling. Maksud wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Maksudnya dan kami pasakkan bumi ini. Itu maksud dia. Dia guna perkataan lempang balin, tapi maksud dia apa dia? Tuhan nak bagi tahu wa alqa fil ardi, dan kami campak di atas muka bumi, kami pasak, kami paku di atas muka bumi ini rawasiya an tamida bikum, bukit-bukit supaya dia jadi kejap bumi ini. Ayat ni nak bagi tahu dekat kita, kata bukit ni bukan saja buat. Bukit ni ada fungsi dia, ada peranan dia, ada kerja dia. Apa kerja bukit? Kerja bukit ialah menjadi paku kepada bumi. Hari ni apa jadi dengan bukit? Bukit menjadi kawasan rebutan orang-orang kaya. Hari ni orang kaya nak buat rumah, nak buat atas bukit. Tanah untung. Tanah untung nak buat macam mana? Pasal bukit itu bukan guna dia untuk nak pergi buat rumah besar. Pasal dia tidak boleh menampung benda yang besar macam tu. Bila berlaku landslide, bila berlaku tanah runtuh, bila banglo rebeh tinggal sebelah, apa bila nak pergi marah JKR, nak pergi marah Ikram, nak pergi marah apa? Tempat tu memang bukan tempat buat rumah. Tak, bukit itu sebenarnya fungsinya ialah paku kepada bumi ni. Jangan kacau dia. Jangan duduk kacau dia. Kita kacau dia memang jadi masalah. Pokok bakau, ada peranan tak pokok bakau ni? Ada. Apa peranan pokok bakau? Dia menahan hakisan. Bila kita duduk kerat pokok bakau, duduk buat apa? Nak buat rumah tu dipanggil apa tu? Dia nak buat piling. Dia nak buat piling, nak pile masuk, pasal nak kejapkan nak buat rumah, kita pergi potong pokok bakau. Bila kita potong pokok bakau, hakisan berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tiap-tiap satu benda Tuhan buat ni dia ada cerita dia. Dia bukan saja buat. Wa ma khalaqta haza batila, dan tidaklah Tuhan buat semua benda ni sia-sia. Baik, persoalannya manusia tahu tak ni peranan tiap-tiap satu benda ni? Manusia tahu ke tak? Tahu, bukan tak tahu saja pergi perubat. Pasal apa? Pasal nafsu manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahawa supaya tiada bergolek ia dengan kamu. Tujuan tu Allah jadikan bukit tu nak pekejap bumi ni supaya dia tak bergoncang. Bila bukit ditarah, bukan di Malaysia aja, di mana-mana tempat dalam dunia ni bukit ditarah, berebut nak dapat tu tender tarah bukit ni. Pasal apa? Yang pertama, jual tanah merah pun dah jadi kaya lah. Yang kedua, pokok-pokok balak ada kat atas tu pun boleh duit lagi. Banyak benda boleh buat ni. Akhirnya apa jadi? Jadi apa yang jadi hari ni. Duk keluar muka depan surah abang ni, inilah ayat yang duk ceritanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan beberapa sungai dan jalan-jalan dijadikan padanya, yakni pada bumi. Mudah-mudahan kamu dapat hidayah kepada tauhid Allah. Tuhan yang jadikan seperti sungai Nil, sungai Furat dan sungai Dajlah. Dia bawa mai kat kita contoh-contoh tu. Cerita sungai ni tuan-tuan ada sebut dalam hadis. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayhan wa Jayhan wal Furat wan Nil kullun min anharil jannah. Dia kata begitu. Hadis itu hadis sahih riwayat Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sungai Sayhan, sungai Jayhan, sungai Furat dan sungai Nil kullun min anharil jannah. Semua itu Nabi kata sungai syurga. Rupa-rupanya Kristian pun percaya benda ni. Kristian dia kata sungai Furat
dengan sungai Dajlah, itu sungai syurga. Dia berkata, tengok-tengok dalam hadis sahih riwayat Muslim pun kata begitu. Nabi kata 4 sungai ni, yang pertama Sayhan. Saya cari di mana ni Sayhan ni, kita tak aja dengar. Di mana sungai Sayhan ini? Dia kata di Tajikistan. Tajikistan. Kalau Piramli dia kata tak jauh dengan Gojek-Gostan. Tajikistan, sungai ni saja panjangnya 2000 km. Ni sungai Sayhan. Lagi satu sungai Jaihan. Dia kata bunyi pun nak macam Hindustan itu sikit. Sayhan, Jaihan macam tu. Jaihan dia kata ada di 2 tempat. Dua-dua letak nama Jaihan. Tak tahu hak mana satu yang dimaksudkan dalam hadis. Satu dia ada di timur Turki, dia kata. Di timur Turki. Yang tu dia mengalir pergi sampai Laut Mediterranean. Jaihan. Sampai hari ni nama dia Jaihan. Lagi satu dia ada di Afghanistan. Daripada kawasan pergunungan tu, ayak tu turun jumpa sungai, dia mengalir pergi sampai ke Laut Arab. Sampai ke sana. Itu Sayhan dengan Jaihan. Dan sungai Furat dan sungai Nil. Sungai Nil ni di mana? Mesir. Semua orang tahu. Rupa-rupanya disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata kullun min anharil jannah. Itu adalah sungai daripada syurga. Kalau tuan-tuan buka dalam hadis cerita pasal Isra' dan Mi'raj Nabi, tuan-tuan jumpa cerita sungai ini. Nabi diperlihatkan pada masa Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan. Dan Jibril bagi tahu dekat Nabi tentang keistimewaan Furat dan Dajlah ini. Yang dahsyatnya apa dia? Dia ada cerita menjelang akhir zaman. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Al-Haris bin Naufal, kata dia kuntu waqifan ma'a Ubay bin Ka'b. Faqala Ubay la yazalu an-nas mukhtalifatan a'naquhum fi talab ad-dunya. Qultu ajal. Qala Ubay inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yushikul furat an yahsira an jabal min dhahab fa idza sami'a bihi an-nas saru ilayhi fayaqulu man 'indah la in tarakna an-nas ya'khuzuna minhu la yuzhabanna bihi kulli. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqtatiluna alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin 99 atau kama qal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Abdullah bin Al-Haris bin Naufal, dia kata kami duduk istirahat bersama dengan Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab tuan-tuan? Siapa Ubay bin Ka'ab? Imam yang dilantik oleh Umar untuk mengimamkan sembahyang tarawih berjamaah. Ubay bin Ka'ab. Nabi pernah sebut, Nabi kata siapa nak mengaji Quran, nak belajar pasal Quran, pergi belajar dekat orang-orang ni. Nabi kata, Nabi tunjuk dia antaranya siapa? Ubay bin Ka'ab. Ini ahli Quran. Ubay bin Ka'ab ini ahli Quran. Diiktiraf keahlian dia, kepakaran dia dalam Quran ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni duduk dengan Ubay bin Ka'ab. Tiba-tiba Ubay kata, dia kata la yazalun nas mukhtalifatan a'naquhum fi talabid dunya. Ubay kata nama kata manusia ni sampai ke sudah depa akan ligan dunia ni. Ubay kata dalam pada duk berehat, duk tengok kelaku kelayak manusia ni, dia kata nama kata manusia ni dengan dunia ni memang tak boleh tinggal. Kata Abdullah bin Al-Haris, dia kata ajal, dia kata betul, memang betul. Dengan ringgit ni, dengan duit ni sombong, sobat tongkai dengan duit ni,
Dia boleh jadi macam-macam manusia ni. Boleh jadi macam-macam, prinsip boleh tinggal, anak bini boleh, macam-macam boleh jadi pasal duit. Ubay bin Ka'ab kata dah dulu ni, dia kata manusia ni sampai kesudah dengan harta, dengan dunia, mereka akan ligan. Kata Ubay, dia kata inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata yushikul furat, Nabi kata hampir-hampirlah sungai Furat itu an yahsira an jabal min zahab, akan mengeluarkan emas sebesar bukit. Nabi kata menjelang kiamat esok, sungai Furat, emas akan timbul daripada sungai Furat itu mislul jabal, besar bukit emas ni. Fa iza sami'a bihi an-nas saru ilaihi, apabila orang ramai dengar kata depa duk jumpa emas di sungai Furat, saru ilaihi, berebut pakat lari pi. Tegula depa kata ni ada saham jongkong emas. Dia kira dulu dah, tanyalah. Dia kira dulu dah. Tapi kalau nak kira untung besar, paling kurang boleh boh apa? Minat lah. Paling kurang boh apa? Dia kata 25,000. 25,000 banyak sangat. Kalau macam kita ada sikit boh sikit 2,500 apa tak boleh. Dia kata syarikat tu tak ambil 2,500. Tapi kalau nak boh 2,500 kena pergi cari, ada broker pula. Boh kat dia 2,500, dia himpun 10 orang dapat 25,000, dia pergi boh di syarikat tu. Bila dapat esok, hampa ambil seorang berapa persen habuan dia. Ada pula kata. Boleh percaya ke? Tu semua soalan tu, soalan apa? Soalan yang hadis ni kata saru ilaihi, nak apa pi? Pasal apa tuan-tuan? Duit. Pasal duit. Satu orang yang nampak man of principle, satu orang yang hidup mati dia dengan prinsip, dengan duit berderai. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kaya, kadang-kadang dia bagi dia ni man of principle ni, dia bagi hadapi sedikit masalah kewangan, lepas tu umpan di sana boleh dapat duit. Tinggal pergi sana duit. Ubay bin Ka'ab dia kata apa? Nabi SAW pernah kata, Nabi kata tak lama dah sungai Furat akan mengumpul emas sebesar bukit. Dan apabila berlaku fenomena itu, fa iza sami'a bihin nas, apabila manusia dengar yushikul Furat, hampirlah manusia itu saru ilai, berebut apa habis pasal nak ambil bahagian masing-masing. Fa yaqulu man 'indahu, hak sampai dah ni, hak sampai dah dekat dengan emas bukit ni, dah sampai dah. Kata dia, la in tarakna an-nas ya'khuzuna minhu. Ni kalau kita tak ambil, dia pasal apa habis ni? Dah sampai dah di situ, duk tengok, dia kata ni kalau tak ambil sayang ni, orang lain siapa ni? Nabi kata lagu tu, la yuzhabanna bihi kullih, depa nanti genggong pi habis, kita tak dan kalau kita tak sapu. Sama dengan skim cepat kaya bila mai hari ni, depa kata apa? Ni baru lagi ni, selalunya hak geng awal lepas. Nampak? Lebih kurang maksud hadis. Lebih kurang. Dia kata yang ni nampak ni macam skim cepat kaya ni, tapi kalau awal tak apa, dia kata geng hak nak kena, geng hak lewat tu. Ni dia betul-betul dia mula bilang ni, duk tanya, dia kata puasan baru seminggu lepas dia masuk tu. Pasal apa? Dia percaya kata dia akan lepas. Mana boleh lepas? Manusia tak boleh lepas punya. Dia buh banyak tu, dia dapat banyak tu, dia buh pula. Dia double, dia dapat, dia triple pula. Dia triple, dia dapat, dia bubuh lagi. Dia kena juga apa tu? Apa tu? Sejarah yang mai ke Malaysia ni tak tahu dah, daripada dulu ingat Pak Mantelo dulu. Lepas tu dia mai hak kulim ni apa ke semua ni. Hak kulim ni. Oh, dia kata geng hak duk kerja semua nampak beriman bagus. Cantik Rupanya hak Nabi SAW sebut ni dia jadi sungguh.
Zaman Pak Mantelo ni, tahun berapa tuan? 1989 ke 88 macam tu. Saya duduk kerja di ni pun terbaik. Allahu Akbar. Pergi makan di kantin sekolah ni, boh not 100 bagi duduk kipas ke tu. Not 100 tu dia. Boh poket atas ni bagi duduk kipas ke tu. Masuk duduk. Ejen. Makan. Hari ni aku belanja semua. Makan. Hari ni aku belanja semua. Ni, duit duduk kipas ni. Tarik sekepin ni 100 bagi pun tak habis bayar ni. Satu kantin makan berapa duit je. Dia tarik satu, apa akan cucuk 2 biji makan bagi. Lempak duit tu, lebih tak apalah, esok kira. Esok, tak usah bagi balik, esok kira. Baik. Masa tu. Lepas tu dia pergi jurus cak kereta dia. Pasal ada kawan kenal, minta tukang, tak mau duduk aku lah tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu saya cakap dah. Lepas tu dia main Pak Man lain pula, masuk pula. Pasal apa jadi macam tu? Nabi SAW sudah bagi tahu. Nabi kata, bila dah sampai di tepi tu, la in tarakna an-nasa ya'khuzuna minhu. Kalaulah sekiranya kita tak ambil benda ni, orang lain tisapu. Dia kata. Qala Nabi SAW fayaqtatiluna alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin 99. Nabi kata sampai ke tahap kerana duit berbunuh-bunuhan 100 mati 99 orang. Kerana meh yang timbul di sungai Furat itu, kalau nisbah 100 orang pergi serbu nak ambil, 99 orang akan terkorban. Seorang saja hidup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain juga riwayat Imam Muslim, sambung lagi Nabi kata apa? Wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana allazi anju. Bila orang habaq dekat dia kata jangan, ni Nabi dah bagi tahu, meh akan timbul di sungai Furat. 100 orang pergi berebut, 99 orang nanti mati, seorang saja nanti hidup. Jawab kawan hak ni, dia kata apa? Mudah-mudahan hak seorang hidup tu aku. Dia kata la ilaha illallah. Dia kata mudah-mudahan. Dia kata 100 pi 99 mati, aku tak mau baca yang 99. Mudah-mudahan hak seorang tu aku. Serbu pi juga dia pun. Pasal apa tuan-tuan? Pasal duit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang dikatakan sungai Furat yang disebut oleh Nabi SAW tentang hal keadaan dia. Tang mana letak yang kata sungai Furat ni, tang mana tuan? Dia lebih kurang dengan Karbala, Iran. Iran kan ada satu bandar terkenal dia, Karbala. Tempat yang katanya cucu Nabi mati kena bunuh tu, Karbala. Lebih kurang 35 km dari Karbala. Jumpa sungai ni. Di situlah tempat yang telah pun disebut oleh Nabi SAW akan jadi benda kita baca tadi ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah Subhanahu wa taala cipta beberapa alamat dan juga bintang-bintang di langit. Tuhan buat di atas muka bumi ni macam-macam tanda yang menjadi landmark ni. Dalam Quran dia sebut wa alamatin, dan alamat-alamat ataupun dan tanda-tanda. Dalam bahasa hari ini dia kata landmark. Tuhan buat Gunung Jerai itu landmark. Landmark, bila kita tengok kita tahu di situ Kedah. Tuhan buat Bukit Mentajam, kita tengok kita tahu di situ Seberang Kerai Tengah. Tuhan jadikan benda-benda ni di atas muka bumi sebagai alamatin, sebagai alamat ataupun sebagai landmark untuk manusia mudah kenal. Kita pergi Mekah buat haji, kita tak nak pergi. Kita ni first time pergi ke Mekah buat haji. Sampai-sampai waktu jemaah satu dunia semua dah ramai. Sedangkan kita ni first timer, orang yang pertama kali sampai di sana. Keluar masjid tak tahu dah hotel belah tu. Keluar mana dengan duk pucat cari kasut, tak jumpa dah tadi dah sebab saya dah. Peluh mocik ni tak tahu nak apa. Bahasa lagu buh kasut tau ni, pasal apa kasut aku tak ada. Duk tanya tang kotak tu pasal apa tak ada, pasal apa tak ada, dia tak ada peluh.
Sampai orang sama maktab sama hotel dengan kita main, awak Pak Haji duk cari apa? Ada kasut saya tak tahu ni jam mana boleh hilang ni. Tak apa Pak Haji, kita kira lain, jom balik, pegang tangan keluar. Keluar dah pergi pintu hotel, kawan tu tanya, Pak Haji duduk hotel mana? Cangak balik kiri, cangak balik kanan, cangak balik kiri. Hotel saya duduk tu tinggi, hotel semua tinggi. Dia tak tahuan. Pasal apa? Pasal Tuhan bagi tahu. Tuhan buat semua benda-benda ni semua sebagai alamat, sebagai tanda, sebagai landmark. Bila kita sampai sana, tangkap satu landmark dulu. Tengok jam besar. Hotel aku kalau keluar masjid, jam besar hotel aku duduk di kanan, api belah tu. Maka jam besar itu menjadi landmark. Tuhan takdirkan bukit buka, Tuhan takdirkan sebelah daripada komplek Masjidil Haram itu ada Jabal Qubis. Itu bukan saja buat. Itu landmark. Itu wa alamatin, dan juga tanda-tanda yang Allah buat. Wa bin najmi hum yahtadun. Demikian juga Tuhan buat bintang-bintang di langit. Dia menjadi panduan kepada ahli pelayaran. Orang bila naik kapal, ditakdirkan jadi apa ke macam mana atas kapal, dia tengok bintang tu. Dia belajar tentang ilmu tu, dia tengok kedudukan bintang, dia tahu dia menuju ke arah mana, utara ke selatan ke timur ke barat ke. Itu semua Tuhan bagi jadi, ada pasal, bukan saja-saja bagi jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata mereka itu dapat hidayah, dapat panduan untuk mencari jalan, untuk berjalan siang dipandukan dengan bukit, dan berjalan malam dengan bintang di langit. Itu dia, Tuhan buat bagi kat kita komplit benda-benda ni semua, komplit, supaya manusia ni bila dia ambil panduan dengan apa yang Tuhan kata, dia tak sesat. Dikiaskan benda ni dengan hidup kita di atas dunia ni. Tuhan bagi Quran, Tuhan bagi hadis, dia umpama landmark, umpama bukit, umpama bintang di langit. Bila kita pegang Quran, pegang hadis sebagai panduan kita, kita tak sesat. Ini yang dia nak beritahu dalam ayat ni. Iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mereka itu yang tiada boleh mencipta sesuatu. Tujuannya ialah supaya orang yang berlayar kapal dapat panduan daripada bintang di langit. Kemudian firman Allah, afaman yakhluq kaman la yakhluq. Wallahu a'lam. Kita berhenti tu. Lepas ni dia akan masuk cerita lain pula tu. Cerita Tuhan nak tanya balik kepada manusia ni, adakah Tuhan yang mencipta macam-macam benda sama dengan tokong yang dia tu dicipta oleh orang? Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita, dia yang cipta semua-semua ni. Patutkah kita samakan Allah dengan tokong, dengan berhala, dengan asnam yang tokong tu sendiri pun manusia buat? Ayat yang berikutnya dia akan main cerita tentang benda tu. Patutkah kita samakan Allah dengan berhala yang tak ada satu kuasa kepada dia? Nah, wallahu a'lam. Tafsir ni kalau kita lajak baca hari dia nak jumpa stesen pula lambat. Lepas itu tajuk yang akan datang, perbincangan yang akan datang di dalam surah An-Nahl ini, tuan-tuan, dia ada lagi satu tajuk yang sangat menarik. Dia akan ada satu tajuk yang sangat menarik, cerita tentang Namrud. Siapa dia ni? Takat yang kita tahu Namrud ni siapa dia? Raja zalim yang buat naya Nabi Ibrahim. Dia perintahkan Nabi Ibrahim lempak dalam api, sehinggalah Malaikat Jibril mai jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam, kata dekat Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, anak minta tolong aku ke suruh padam api ni. Nabi Ibrahim jawab apa? Aku tidak akan minta tolong kepada siapa pun melainkan Allah. Jibril mai pun dia tak mahu. Dia kata aku tak akan harap pada siapa pun, yang aku harap hanya pada Allah. Tuhan kata apa? Ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Mai firman Allah, Tuhan kata, wahai api, jadilah engkau sejuk dan selesa kepada Ibrahim. Perintah Tuhan, pertolongan Tuhan mai. Duduk dalam api marak menyala, Nabi Ibrahim tak jejah apa sikit pun. Pasal apa? Ketika itu api tunduk
pada perintah Allah. Allah suruh dia sejuk walaupun sifat api panas membakar. Tuhan kata dekat dia, kuni bardan, sejuk, dia jadi sejuk. Api pun taat perintah Allah. Siapalah manusia yang nak bantah Allah? Pokok persoalan yang akan kita bincang esok ni, Namrud ni siapa? Namrud ni siapa? Apa sejarah dia? Mak dia siapa? Pak dia siapa? Dia ni orang macam mana? Kesudahan dia menikah dengan siapa? Tuan-tuan, Namrud menikah dengan mak dia sendiri. Kita akan cerita detail esok ni. Yang kata raja zalim jahat yang buat naya kepada Nabi utusan Allah ni, dia menikah dengan mak sendiri. Kita akan tengok detail cerita dia. Dan kita akan lanjutkan sekali dengan penemuan yang ditemui oleh orang putih. Macam kita cerita tentang Laut Mati hari itu, kita cerita macam mana orang putih duduk buat kajian tentang Laut Mati. Akhirnya finding, penemuan yang mereka dapat tu menepati apa yang Quran duk bagi tahu kat kita. Dia nak main pula cerita apa pula? Cerita Firaun. Dia akan jumpa juga di dalam ayat akan datang ni pula. Firaun ligan Nabi Allah Musa alaihi salam sampai di Laut Merah. Allah perintah Nabi Allah Musa alaihi salam, idrib bi'asakal bahr, pukul dengan tongkat engkau itu akan laut itu. Bila pukul laut terbelah. Nabi Musa lintas sampai balik sana. Firaun turun balik sini. Dia akan main satu kajian daripada arkeologis Amerika Syarikat. Tuan-tuan boleh balik buat homework awal. Nama dia Ron Yat, bukan Lau Yat. Dia bunyi kadang-kadang nak sopa daripada ni. Ron macam Ron 95, 97 tu Ron, R-O-N, Yat, W-Y-A-T-T. Tuan-tuan balik surf internet baca cerita dia ni. Ron Yat. Dia ni gila. Dia seorang arkeologis. Duk buat kajian pasal batu bata, pasal apa ni, arkeologis. Tapi dia ni punya kegilaan dia apa? Dia duk pergi kaji benda yang ada dalam Bible, dalam Quran. Maka dia jumpa ni cerita pasal Namrud, dia jumpa cerita pasal Firaun, dia jumpa apa, dia pergi buat kajian, dia pergi ukok Laut Merah, ukok tebing ni sampai tebing sana, dia ukok kedalaman, dia ada pasukan nak dive masuk dalam laut ni, selam masuk dalam laut, dan akhirnya dia jumpa beberapa penemuan roda kereta yang dipercayai kereta tu diguna oleh Firaun masa ligan Nabi Allah Musa alaihi salam. Keadaan roda tu macam mana, dah dipenuhi dengan karang apa semua. Dia buat kajian pada karang yang ada di roda tu, berusia berapa ribu tahun dan sebagainya. Dia nak matching dengan apa yang Quran, Bible sebut. Tuan-tuan, benda-benda ni semua bila kita baca, jangan baca tafsir tengok makna ngunggai-ngunggai, kita tak mau. Kita nak go deep, masuk dalam baca ni. Dia akan terdetik dalam hati satu benda. Apa dia? Subhanallah, Maha suci Allah. Rupanya cerita yang ada dalam Quran ini cerita benar. Syekh ni yang kata Ron Yat ni sampai dia buka museum di United States of America. Dia buka museum, dia simpan ni barang-barang yang dia jumpa ni, hasil kajian arkeologi dia, apa semua dia cerita semua sekali. Tapi dia belum masuk Islam. Satu hari, mana nak tahu, satu hari dia duk compare dengan Bible. Bible kata apa, dia cari betul tak betul, dia duk cari. Bahtera Nabi Nuh, dia pergi duk rabat bukit cari jumpa apa ni. Dalam Laut Merah dia jumpa tengkorak yang berusia berapa ribu tahun. Dia duk belek tengok kok ada name tag tulis Firaun ke apa ke, tak jumpa. Name tag tu tak jumpa. Jadi Firaun ke tengkorak siapa tak tahu, tapi di antara benda yang dia jumpa tengkorak yang berusia ribuan tahun di dalam Laut Merah. Itu tajuk yang akan datang, yang apabila kita baca, tuan-tuan, mudah-mudahan bila kita baca ni, dia relate sangat dengan kebenaran apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Dan sebelum dia main cerita Namrud, cerita Firaun, ni gezek saja. Sebelum dia main cerita Namrud, cerita Firaun apa semua ni, ada pula satu syekh. Siapa dia syekh ni? Orang pernah tanya dia,
Dia hidup zaman Nabi SAW. Orang tanya dia, ni apa dia ni? Muhammad duk baca apa? Cerita apa? Dia kata ni tak ada apa. Muhammad macam biasa. Dia duk cerita benda-benda dongeng dulu kala. Apa kesudahan jadi kepada Syekh ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kajian tentang tafsir Al-Quran ini sangat menarik. InsyaAllah kuliah kita lusa di Masjid Pahim, Masjid Abdullah Pahim, lusa hari Rabu malam. Kita baca Bahrul Mazi jilid 21. Kita belum baca di mana-mana. Bahrul Mazi jilid 21, dia abwabut tafsir, cerita tentang tafsir. Tetapi Bahrul Mazi dia tidak tafsir macam tafsir Nurul Ihsan yang kita duk baca ni. Sebab tafsir dalam Bahrul Mazi dia spot-spot ayat saja. Contoh dalam surah Al-Baqarah, mana ayat yang ada disebut dalam hadis itu saja dia bincang. Contohnya dia main satu ayat, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Dan hendaklah kamu jadikan makam Ibrahim itu musalla. Dia bincang dalam hadis, apa maksud musalla tu? Adakah maksudnya kita disuruh semayang sembah makam Ibrahim kah? Kemudian dia lanjutkan perbincangan tu kepada makam Ibrahim tu apa cerita dia. Kita pergi Mekah sekali, kita dah pergi umrah 5 kali dah. Duk tak apa clear lagi cerita makam Ibrahim ni. Dan adakah makam Ibrahim yang doa adalah ni itu tempat asal dia ataupun telah diubah? Dia ada perbincangan dia dalam kitab Bahrul Mazi Syekh Idris Al-Marbawi. Satu tajuk yang saya baca sangat menarik. Abang tu makna nak suruh pi lah, jangan dia buat forward ke ni, nak suruh pi lah tu kan, nak suruh pi. Pasal apa? Ilmu ni tuan-tuan dia macam makanan. Macam makanan, kita kalau tak makan kita rasa ada satu kekurangan. Bila kita makan tu, dia memenuhi kekurangan yang ada pada diri kita. Dan lanjutan daripada tu, mudah-mudahan ada perubahan untuk kita. Mungkin sebelum ni kita pergi dah haji, kita pergi dah umrah 2-3 kali, tapi setelah kita go through detail benda-benda ni, next time bila kita pergi, dia lebih bermakna. Dia lebih bermakna. Kali ni bila kita pergi, every single benda yang kita tengok tu ada cerita dia. Dan cerita tu bukan cerita dongeng, itu yang penting. Bukan cerita dongeng. Dia cerita yang bersumberkan kepada hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya minta maaf pasal mula-mula kita tulis, kita buat edaran kata kita nak baca kitab lain di Masjid Pahim ni. Saya pun dah email kepada siapa-siapa yang bagi email address dekat saya. Saya kata kita nak baca kitab Al-Yawaqit wal Jawahir fi uqubati ahli al-kabair. Syok juga kitab tu pun. Syok. Tapi bila saya baca lagi, dia ada banyak hadis, kitab-kitab lama macam Nurul Ihsan lah, dia tak bagi tahu hadis tu riwayat siapa, apa status dia dan sebagainya, dia tak bagi tahu. Bila tak bagi tahu tu, kita nak kena homework banyak sikit. Bila kita baca, bila kita jumpa hadis tu, kita nak kena trace balik. Ni hadis ni daripada mana? Bukhari ke, Muslim ke, Abu Daud ke, Ibnu Majah ke, At-Tirmizi ke, An-Nasai ke, Ad-Darimi ke, Al-Muwatta ke, daripada Sunan Ahmad ke, daripada penat. Jadi bila kita cuba duk trace, adalah beberapa yang terselit di dalam kitab tu, hadis-hadis yang tak jumpa sumber. Bila tak jumpa, saya takut. Pasal apa? Orang hari ini mengaji, orang nak kepada kesahihan maklumat. Itu masalah dia. Jadi bila baca-baca satu hadis, dia nak cerita kata dosa apabila tinggal semayang. Bagus tuan-tuan, baca daripada awal sampai tu, perasan kalau ada lagi orang tinggal semayang, kau lah. Bila baca tu, takut nak tinggal semayang, takut. Berjayanya dia memberi orang yang jadi kuat beribadah. Tetapi sumber dia tu di mana tu nak kena cari. Saya tidak kata hadis dia tak boleh pakai, tapi nak kena cari. Nak kena cari itu yang nak jadi masalah. Kalau orang tanya, ustaz betul ke malaikat kuku panjang? Saya nak jawab apa? Sebab dia kata di antara uqubah ataupun balasan seksa kepada orang yang tinggal semayang ni, bila dia masuk dalam kubur, malaikat nanti tengalung dia.
dengan maqam', dengan cemeti besi. Pukul dia, terbenam pergi berapa ratus hasta dalam tanah. Betul malaikat colek naik balik dengan kuku malaikat. Orang hari ni dia ditanya. Dia kata, Ustaz, oh jadi muka nakir ni kuku panjang je lah. Ucap saya. Jadi bila nak baca, nak kena homework, nak kena cari tang mana ni duk cari kuku panjang tu tak jumpa. Bila tak jumpa, saya dia main seram sejuk, dia main takut. Saya telefon balik ke imam masjid, dia kata minta maaf, kita ubah kita. Tak apa, dia kata cuma banner dah buat dah tulis dah Al-Yawaqit. Al-Yawaqit ni plural kepada Yakut. Yakut, bukan Yakut ayam Jepun tu. Yawaqit daripada Yakut. Yakut ni jenis permata. Yakut wal jawahir daripada jauhar. Jauhar sama dengan lu'lu' dengan marjan, jenis itu adalah jenis permata. Kan? Kita punya peribahasa Melayu kata hanya apa? Jauhari kenai manikam. Kan? Jauhari itu jauhar, ahli dalam bidang permata. Hanya jauhari yang kenai manikam. Manikam tu pun jenis batu permata, bukan manikam. Kalau manikam tu jo kenai manikam. Yang ni jauhari kenai manikam ni maksudnya ahli dalam bidang permata ni, dia saja yang kenai batu permata tu jenis apa. Itu yang kata al-yawaqit daripada perkataan yakut. Wal jawahir juga maksudnya permata. Permata maksudnya hadis-hadis yang diambil tentang al-uqubah, balasan seksa yang akan kena kepada ahlul kabair, orang yang buat dosa besar. Menarik, dia buat main berapa belah dosa besar, daripada tinggal semayang, orang tak bayar zakat, orang tak puasa, orang yang berzina, orang yang minum arak, orang yang involved dengan riba, orang yang bunuh orang yang tiap-tiap satu fasal dia buat main cerita dia tu memang menggegarkan kita. Cuma homework tu nak kena banyak. Tuan-tuan saja beli baca boleh, tapi saya nak baca saya takut. Takut orang tanya saya tak boleh jawab. Itu yang takutnya. Kerana tu kita tukar kepada Bahrul Mazi jilid 21. Jilid 21 ni sangat menarik. 2 kali abang lah. Jadi di pintu kita kutip nama orang main malam ni. Kalau tak pergi malam tu kita pergi cari di rumah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.